dan Assalamualaikum kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tajuk yang ke-6 iaitu epistemologi. Apa itu epistemologi? Mesti semua tertanya-tanya, bukan? Epistemologi adalah cabang falsafah yang mengkaji tentang teori-teori ilmu. Apakah itu ilmu, jenis-jenis ilmu dan had batasan ilmu. Epistemologi berasal daripada bahasa Yunani iaitu epistem dan logos. Epistemem iaitu maksud pengetahuan atau kebenaran, manakala logos pula membawa maksud ilmu, fikiran, kajian dan teori. Dalam bahasa Arab pula, epistemologi ditakrifkan kepada al-ilm, manakala dalam bahasa Inggeris pula iaitu sains. Oleh itu, epistemologi adalah mempunyai hubung kait teori ilmu pengetahuan dan teori sains. Epistemologi membawa maksud teori atau ilmu pengetahuan yang benar dan sahih. Epistemologi juga ialah permasalahan hakikat ilmu pengetahuan, kebenaran, kepastian pengetahuan serta hakikat kehendak dan kebebasan manusia dalam pengetahuan. Ianya suatu upaya yang sangat rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dalam interaksinya dengan diri dan lingkungan sekitarnya. Ianya juga ialah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif iaitu menilai, normatif iaitu tentukan standard dan kritis iaitu menguji serta membahas tentang kesahihan pengetahuan. Seterusnya, saya Nur Aisyah akan membentangkan mengenai sumber ilmu dan teori kebenaran. Sumber ilmu terbahagi kepada 4 iaitu panca indera, akal, wahyu dan hati. Yang pertama, panca indera terdiri daripada keupayaan penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan. Yang kedua, akal atau rationalism merupakan fungsi dari organ yang secara fizikalnya bertempat di dalam kepala. Yang ketiga, wahyu memberitahu sesuatu yang disampaikan secara rahsia dengan segera kepada pihak lain supaya mereka dapat mengetahuinya. Yang terakhir, hati atau intuisi yang hadir dalam bentuk pengetahuan secara tiba-tiba dalam kesedaran sama ada ketika waktu lapang ataupun tegang. Teori kebenaran. Pada bahagian ini, saya akan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai 3 jenis teori kebenaran. Namun, terdapat juga teori-teori lain seperti teori promulgatif, teori struktural, teori paradigmatik, teori kebenaran semantik dan teori kebenaran non-deskriptif. Teori pertama yang akan dijelaskan ialah teori kebenaran koresponden ataupun teori kesesuaian. Kebenaran di sini bermaksud kesesuaian ataupun kesepadanan antara sesuatu pernyataan atau idea dengan kenyataan iaitu realiti ataupun fakta. Sebagai contoh, nilai terletak di negeri 9. Teori kedua ialah teori kebenaran konsistensi atau coherency ataupun lebih dikenali dengan teori keteguhan. Dalam teori ini, sesuatu pernyataan dianggap benar apabila ianya bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Sebagai contoh, pernyataan semua manusia pasti akan mati merupakan pernyataan yang benar. Maka pernyataan Ali seorang manusia dan Ali pasti akan mati merupakan pernyataan yang benar kerana ianya konsisten ataupun tetap. Teori yang ketiga ialah teori pragmatik. Sesuatu pernyataan, teori atau dalil dianggap benar apabila ianya memiliki kegunaan serta bermanfaat kepada kehidupan manusia. Sebagai contoh, ilmu trigonometri digunakan bagi menentukan arah, reka bentuk dan membangunkan sesebuah ruang. Saya Nur Syarimah binti Syahrudin akan menerangkan tentang aliran dan mazhab falsafah ilmu. Terdapat 3 aliran dan mazhab falsafah ilmu. Yang pertama ialah empirisme, yang kedua ialah rasionalisme dan yang ketiga ialah skeptisisme. Empirisme berasal daripada perkataan Yunani empirikos yang bermaksud pengalaman. Ia menolak pandangan falsafah rasionalisme bahawa akal manusia mempunyai konsep terhadap sesuatu objek sebelum proses tanggapan di alam dunia. Falsafah ini telah dibangunkan oleh ahli falsafah British pada abad ke-18. Antara ahli falsafahnya ialah John Locke, George Berkeley, David Hume dan John Stuart Mill. Kelemahan aliran ini ialah objek yang menipu, indera yang terbatas dan indera yang menipu. Implikasi aliran ini ialah dunia di luar minda yang mengandungi zat.
Seterusnya ialah rasionalisme. Rasionalisme ini menekankan kepada kemampuan akal atau autoriti akal fikiran untuk memperolehi ilmu dan mencari kebenaran. Ia bersifat fitrah di mana idea mengenai kebenaran dikatakan sudah ada pada diri manusia secara a priori tanpa perlu melalui pengetahuan dan pengalaman. Aliran ini dirujuk kepada ahli falsafah pada abad ke-17 dan 18 seperti René Descartes, Baruch Spinoza dan J.W. Leibniz. Kelebihan aliran ini ialah kemampuan menyusun sistem-sistem kefalsafahan, terutama ilmu logik dan matematik yang lahir sejak zaman Aristotle. Kelemahannya pula, ia mementingkan subjek daripada objek dan menyingkap melalui cubanya untuk memahami objek atau sesuatu di luar kesanggupan rasionaliti. Pola aliran rasionalisme, kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logikal dan analisis berdasarkan ratio berbanding dengan analisis melalui ilmu dan ajaran agama. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan kerana ia merangsang akal dan memberi bahan-bahan untuk akal bekerja. Tetapi, sampainya manusia kepada kebenaran adalah melalui akal. Dalam menyusun data-data, akal menggunakan konsep-konsep rasional atau idea-idea universal. Seterusnya ialah skeptisisme. Skeptisisme bermula daripada zaman Yunani apabila dikemukakan oleh Xenophon. David Hume merupakan ahli falsafah skeptisisme moden. Aliran skeptisisme klasik mempunyai 3 aliran iaitu Philharmonic, Akademi Baru dan skeptisisme akhir. Skeptisisme menganggap bahawa ilmu yang pasti terhadap sesuatu hakikat mungkin dapat dicari tetapi tidak akan dijumpai. Ilmu pengetahuan bersumberkan pengalaman dan panca indera adalah ditolak dan tidak boleh dipercayai. Hujahnya, semua itu adalah satu ilusi. Skeptisisme Hume membawa kepada penerimaan terhadap doktrin fenomenalisme. Ia membataskan kewujudan kepada fenomena sahaja iaitu dunia yang dapat ditanggapi. Menolak idea atau hakikat metafizik, apa yang ditanggapi oleh panca indera sahaja dianggap wujud. Hume menerima 2 jenis kebenaran iaitu fakta yang jelas dan kebenaran yang diterima akal. 3 jenis pengalaman panca indera yang bersifat ilusi. Yang pertama ialah ilusi garapan panca indera, penglihatan fata morgana di padang pasir. Yang kedua ialah garapan panca indera bersifat relatif. Objek yang bulat akan dilihat bujur dari satu sudut yang tertentu. Dan yang terakhir ialah halusinasi iaitu sesuatu yang dilihat, dirasa, dibau, didengari sebenarnya tidak wujud. Baiklah, seterusnya ialah ontologi ilmu. Definisi. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal, paling menyeluruh dan paling kuno. Objek kajian bagi ontologi ilmu ialah kewujudan sama ada kewujudan umum atau khusus, terbatas, universal atau mutlak, fizik atau metafizik, kehidupan sekarang atau sebaliknya, atau sumber segala yang wujud. Yang seterusnya ialah ciri-ciri ontologi. Ciri-ciri ontologi yang pertama ialah mempunyai kaedah dan metodologi. Ontologi merupakan cara ilmiah tertentu dalam proses penemuan dan pengolahan ilmu. Ciri yang kedua ialah koheren dan konsisten. Unsur-unsurnya bertautan dan tidak mengandungi huraian yang bertentangan, saling berkait dan bersesuaian. Ciri yang ketiga ialah sistematik. Setiapnya saling berkait antara satu sama lain secara teratur dalam sesuatu keseluruhan. Yang keempat ialah rasional. Semuanya berdasarkan kepada kaedah berfikir yang logikal dan munasabah pada akal. Yang kelima ialah komprehensif, iaitu melihat objek secara menyeluruh atau secara holistik atau multidimensi. Yang keenam ialah radikal, perbincangan sampai ke akar umbi persoalan atau esensinya. Yang ketujuh ialah universal, kandungan kebenarannya boleh diterima dan berlaku di mana-mana sahaja. Seterusnya ialah pendekatan ontologi. Pendekatan ontologi terbagi kepada 2, iaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif terbagi kepada 3 lagi, iaitu monoism, iaitu hanya ada satu hakikat sahaja sebagai sumber asal, sama ada yang asal berupa benda atau materi ataupun berupa rohani. Yang kedua ialah dualism atau paralelism. Setiap benda terdiri daripada 2 bentuk hakikat sebagai asal sumbernya, iaitu hakikat materi atau benda dan hakikat rohani. Yang ketiga ialah pluralism. Alam ini tersusun dari banyak unsur atau lebih daripada satu entiti.
Yang kedua ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah materialism, iaitu sumber yang asal itu adalah bahan atau material, bukannya rohani seperti air atau udara. Yang kedua ialah idealism, iaitu kenyataan yang beraneka ragam itu merupa semuanya berasal dari roh atau sejenis dengannya. Yang ketiga ialah nihilism, iaitu tidak mengaku kesahan alternatif yang positif. Yang keempat ialah agnotism, iaitu mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat kewujudan sama ada bersifat materi maupun bersifat rohani. Seterusnya ialah perbezaan ruang lingkup ilmu sains dan falsafah. Bagi ilmu pengetahuan mengkaji masalah segera yang meliputi persoalan ekonomi, sosial dan politik yang biasanya berada dalam lingkupan atau lapangan ilmu pengetahuan. Bagi falsafah pula, falsafah mengkaji asasi manusia seperti tujuan kejadian manusia, kesudahan alam, konsep ketuhanan dan seumpamanya yang berada di luar wilayah cakupan ilmu pengetahuan. Seterusnya ialah hukum ilmu. Hukum ilmu terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama ialah prinsip saintifik. Prinsip ini umumnya terpakai untuk ilmu sains tabi'i dan sains fizikal. Penjelasan saintifik terbahagi kepada 2 jenis, iaitu penjelasan nomologi deduktif dan penjelasan nomologi induktif. Yang kedua ialah prinsip humanistik. Prinsip ini digunakan dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan seperti antropologi, sosiologi dan psikologi. Prinsip ini juga bersifat semi-saintifik. Yang ketiga ialah prinsip holistik. Prinsip ini mencadangkan untuk menggunakan prinsip Rabbani, iaitu ketuhanan dalam menghadapi persoalan alam dan manusia. Terdapat 2 jenis-jenis ilmu, iaitu klasifikasi ilmu dan klasifikasi ilmu Islam. Bagi klasifikasi ilmu, pengelasan ilmu dapat dikesan sejak zaman Yunani lagi, di mana Aristotle dapat membahagikan ilmu itu kepada 2 kategori, iaitu ilmu sebagai alat dan ilmu sebagai tujuan. Klasifikasi ini dipengaruhi oleh tabiat hidup manusia yang suka mengeluarkan setiap perkara itu bagi memudahkan kefahaman dan kehidupan. Klasifikasi ilmu dapat dibahagikan kepada sains kemanusiaan dan sains tulen. Sebagai contoh, sains tulen adalah seperti fizik, kimia, biologi, dan manakala sains kemanusiaan adalah seperti politik, ekonomi, antropologi, psikologi dan sebagainya. Klasifikasi ilmu Islam pula, ilmu dapat dibahagikan kepada ilmu akli dan ilmu nakli. Ilmu akli ialah ilmu yang berdasarkan akal dan eksperimen. Ilmu nakli pula ialah ilmu yang berdasarkan wahyu. Menurut Imam Al-Ghazali, ianya membahagikan ilmu kepada 2, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam yang telah matang dan berakal. Yang terakhir ialah fardu kifayah, iaitu ilmu yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat supaya ia dapat menjaga kepentingan umat Islam itu sendiri. Sekian, saya menyerahkan kepada penonton seterusnya. Seterusnya ialah teori ilmu. Teori ilmu ini terbahagi kepada beberapa teori kebenaran, iaitu koresponden, koheren, pragmatik dan yang keempat agama dan tradisi. Teori koresponden adalah kesesuaian atau sepadan antara penyataan iaitu idea tentang kenyataan iaitu reality atau fakta. Maksudnya, satu penyataan adalah benar jika isi kandungan pengetahuan bersesuaian dengan objek. Contohnya, Kota Baharu di Kelantan. Terdapat 5 unsur yang perlu dipenuhi iaitu pernyataan, kesesuaian, situasi, kenyataan dan keputusan. Kelemahan teori ini iaitu bagaimana hendak membandingkan teori dengan realiti yang tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan seperti alam barzakh, adakah benar atau salah. Seterusnya ialah teori koheren. Teori koheren merupakan pernyataan yang dianggap benar bila ia bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar atau tetap. Dianggap lebih mirip dengan kebenaran rasional. Sebagai contoh, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka C sama dengan A. Seterusnya ialah teori pragmatik. Teori pragmatik
Berfikiran bukan untuk menangkap kenyataan tertentu, melainkan untuk membentuk idea tertentu bagi memenuhi keperluan atau kepentingan manusia. Ia lebih bersifat relatif, mementingkan idea berguna walaupun palsu. Justeru, bagi teori ini, kebenaran bukanlah satu keutamaan. Kepalsuan boleh menjelma dengan hujah-hujah rasional, sedangkan tarikan pragmatisme adalah manfaat jangka pendek yang sengaja diada-adakan. Yang akhir sekali ialah teori ilmu agama dan tradisi. Teori agama, kebenaran mutlak yang bersumberkan dari Tuhan dan dihayati dengan keimanan dan kepercayaan. Dan yang kedua, tradisi. Manusia mempunyai tanggungjawab sepanjang hayatnya dan untuk melaksanakannya, maka usaha keilmuan adalah jelas dilakukan dan diusahakan sepanjang hidup. Berkesinambungan ilmu dengan mengetahui khazanah ilmu generasi terdahulu. Hai, Assalamualaikum. Saya Nisa Nur Karmila binti Mat Supendi, bernombor kad matrik A179470. Antara solusi untuk menghadapi kecelaruan dalam falsafah dan juga isu semasa adalah melalui kesepaduan antara ilmu falsafah, sains dan juga agama. Di antara ketiga-tiga elemen ini ada satu titik persamaan, iaitu ketiga-tiga ini adalah untuk mencari kebenaran. Terlebih dahulu, saya akan memberi kupasan mengenai kesepaduan antara falsafah dan juga agama. Kemudian baru saya beralih kepada kupasan mengenai sains. Falsafah hanya mampu memberikan jawapan secara spekulatif dan tidak meyakinkan. Sementara agama, ianya mampu menjawab kebenaran yang gagal dijawab oleh falsafah secara tuntas. Agama bukan bersifat spekulatif dan ianya sebenarnya adalah tetap dan tidak berubah. Kita juga harus faham bahawa ilmu dan falsafah ini mempunyai keterbatasan, sementara agama ianya adalah bersifat mutlak. Apa sebenarnya hubungan antara ilmu falsafah dan juga agama? Untuk memahaminya, kita perlu mengimbas kembali sejarah-sejarah lampau di mana berlaku pertembungan di antara pihak gereja yang dikenali sebagai agamawan dan juga ahli falsafah sewaktu zaman kegelapan. Seperti yang kita tahu, zaman kegelapan ini berlaku di Eropah. Pertembungan ini berlaku mungkin disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah agama yang menjadi sumber ilmu itu telah diseleweng, ataupun yang kedua, falsafah yang dibawa ataupun yang diperkenalkan itu adalah tidak benar. Zaman kegelapan ini berterusan hingga kurun ke-14 di mana aktiviti atau kegiatan menulis semula kitab Injil giat dijalankan untuk disebarkan kepada orang ramai. Seperti yang kita tahu, jika penulisan semula kitab-kitab suci ini dilakukan, pastinya sedikit sebanyak akan terdapat penyelewengan terhadap isi-isi kitab suci tersebut. Sewaktu itu juga berlaku perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan di dunia Islam. Maka pengkaji-pengkaji barat, mereka mengkaji ilmu-ilmu falsafah dari timur ini yang berpusat di Baghdad. Seterusnya, ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu falsafah yang mereka telah kumpul, mereka bawa pulang ke Eropah yang ketika itu sedang mengalami zaman kegelapan. Nak dipendekkan cerita, senario ini telah menyebabkan pertembungan yang sangat hebat antara golongan agamawan dan juga ahli-ahli falsafah sehingga menyebabkan berlakunya bantahan terhadap pihak gereja yang menindas kegiatan ilmiah dan juga mengongkong hak kebebasan individu. Hal ini telah menyaksikan kegalahan pihak gereja yang telah menyeleweng agama asal Nabi Isa AS yang mengongkong kehidupan masyarakat Eropah. Di sini kita dapat ambil iktibar bahawa apabila agama itu diseleweng, maka akan berlakunya gerakan sekularisasi dan juga liberalisasi. Para ulama yang mengkaji perkara ini juga telah menyimpulkan bahawa agama yang benar tidak akan pernah bertembung dengan falsafah yang benar. Dalam sejarah itu tadi kita dapat lihat bahawa agama yang telah diseleweng menyebabkan berlakunya pertembungan di antara falsafah. Baiklah, berkaitan falsafah dan juga agama telah habis saya kupas. Sekarang kita beralih kepada sains. Sains ini berusaha menjawab masalah-masalah segera. Tetapi, ianya memerlukan falsafah untuk menyelesaikan masalah yang lebih holistik.
Hari ini, sebahagian subjek sains telah memisahkan diri mereka daripada falsafah. Maksudnya, subjek sains itu berdiri sebagai satu subdisiplin ilmu yang lain, manakala falsafah itu berdiri sebagai sub bidang ilmu yang lain. Tetapi kedua-duanya ini berperanan untuk mencari ilmu pengetahuan. Namun, pengetahuan yang diberikan oleh sains terhad kepada sesuatu fenomena sahaja. Maka, di sinilah falsafah memainkan peranan untuk menghuraikan apa sebenarnya hakikat yang berlaku di sebaliknya. Saya berikan anda satu contoh. Sewaktu kita menekan botol aerosol ataupun reset itu, macam mana apabila kita tekan akan berlakunya semburan. Ianya pasti melibatkan tekanan isi padu gas dan sebagainya. Dan ini, sains ini diterangkan melalui hukum-hukum ataupun prinsip-prinsip sains yang ada. Contohnya hukum Boyce yang diperkenalkan oleh ahli-ahli falsafah sains itu sendiri. Inilah yang saya katakan bahawa di sebalik sains yang berlaku pasti ada keterangan untuk mengukuhkan lagi apa sebenarnya berlaku di sebalik sains itu. Seterusnya kita masuk kepada kesepaduan antara ilmu. Ilmu ini sifatnya bukan lagi monodisiplin tetapi bersifat transdisiplin pada era kini. Kerana monodisiplin ini mempunyai keterbatasan terhadap individu untuk memahami sesuatu isu itu. Lagi pula, monodisiplin ini akan menyebabkan pandangan setiap individu itu berbeza mengikut bidang masing-masing. Sementara transdisiplin ini mempunyai beberapa sasaran, iaitu untuk menghadapi perkara-perkara realiti dan bagaimana untuk memahami isu-isu global secara kompleks dan bagaimana untuk kita mewujudkan kerjasama di antara pelbagai pihak ilmuwan dari bidang yang berbeza-beza. Akhir sekali, untuk menutup pembentangan ini, saya sertakan dua kesan epistemologi. Yang pertamanya adalah untuk mempengaruhi peradaban manusia dan yang keduanya adalah untuk mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan mencipta sesuatu yang baru. Kami telah memilih sebuah artikel isu kemasyarakatan yang berkait rapat dengan topik 6 epistemologi. Penulisan daripada Muhammad Aizat Syamsuddin yang tertulis dalam laman berita harian ini bertajuk Kebebasan Melampau, Mengelirukan Umat Islam. Kita sebagai umat Islam tahu Allah telah mengurniakan kita kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai perantaraan. Terdapat pelbagai larangan, perintah, undang-undang serta panduan untuk umat Islam patuh di dalam Al-Quran. Al-Quran ini sifatnya tetap dan tidak berubah kerana betapa sempurnanya Tuhan menciptakan untuk manusia agar manusia berpegang teguh dengan tali Allah. Namun, lewat ini kita diuji dengan pelbagai dakwah negatif daripada golongan-golongan yang tak bertanggungjawab untuk merosakkan institusi agama kita. Menurut artikel ini, umat Islam ketika ini diuji dengan wujudnya unsur negatif yang dibawa oleh golongan yang tidak bertanggungjawab seperti golongan liberal. Mereka ini menyeru dakwah menolak peraturan dan menekankan pegangan akal, rasional dan waras manusia sahaja. Mereka sedang berusaha membawa dan menyebarkan dakwah ini dan mulai minta kebebasan dalam agama kepada institusi yang berkaitan. Isu ini telah mengelirukan umat Islam yang mula belajar agama atau mereka yang telah mempelajari agama atau telah memiliki ilmu agama. Mereka merasa keliru dan boleh terjadi mereka juga terikut-ikut dengan dakwah ini. Masalah inilah yang dikhawatiri oleh golongan agamawan kerana sekiranya dakwah ini mulai mengambil tempat dalam masyarakat Islam, maka rosaklah institusi agama itu. Golongan liberal cuba menyusupkan idea salah faham minda masyarakat Islam dengan membawa prinsip kebebasan, padahal mereka melanggar hukum-hukum agama. Mereka menyatakan akal rasional sudah cukup memandu mereka menilai kebaikan dan keburukan. Namun seperti yang kita tahu, sifat manusia itu lemah dan terbatas. Dengan mengikut golongan agamawan dalam mempelajari secara lebih mendalam ilmu agama, kita bukan kerana kita menganggap agamawan itu sebagai maksum, tetapi kerana mereka telah mahir dalam mempelajari ilmu agama. Maka dengan berpegang teguh dengan ilmu agama, kita akan terpelihara daripada terjebak dengan dakwah-dakwah negatif seperti ini.
Umat Islam di negara ini perlu diberi kefahaman yang jelas tentang agama Islam supaya tidak terperangkap dalam dakwah yang dibawa oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab.